Dan ini membawa kepada persoalan saya kepada kedua tetamu. Jika bukan daripada media sosial, apa sebenarnya faktor yang menyumbang kepada literasi politik dalam kalangan golongan muda ini? Apa sebenarnya langkah yang boleh kita lakukan untuk memastikan kesedaran mereka terhadap situasi politik dan juga tanggungjawab untuk keluar mengundi itu boleh dipertingkatkan? Siapa yang harus main peranan sebenarnya? Mungkin boleh mulakan dengan Mujibur Abdul Muiz dulu. Okey, ini satu soalan yang baiklah. Jelas kalau dibincangkan ini, kita melihat bagaimana jumlah pengundi yang besar, peningkatan numbers yang akan terus berlaku dalam mengubah landscape politik negara. Tapi kita terlupa bahawa pertambahan itu datang dengan tanggungjawab untuk mengisi ruang yang kosong tadi dengan memberikan mereka literasi ataupun pengajaran politik dan juga advokasi. Ya, tapi soalnya adalah siapa yang perlu melakukan ini dan bagaimana untuk melakukannya. Kerana kalau kita melihat jumlah yang besar, 51% daripada 9.7 juta hari ini, tidak semua berada di pusat pengajian tinggi. Kan? Dan bagaimana juga yang kita katakan sebagai pembesaran itu memerlukan satu strategi dan teknik yang berbeza-beza. Dan jelas, kalau dikatakan tadi media sosial bukan sebagai medium, ataupun kita kata bukan medium utama lah, tapi itulah medium yang termudah bagi anak muda, memandangkan mereka ini sukar didekati dan kesukaran untuk setiap parti politik mendekati itu dengan pendekatan yang tradisi baik dari sudut kempen dan sebagainya itu memang sukar, dan inilah yang paling mudah sekali. Satu. Kedua, kalau kita nak mengatakan anak muda ni tak erti mengundi ataupun tak biasa dengan konsep memilih, itu tak betul. Kerana generasi ini lahir daripada generasi reality TV. Kan? Cuma konsep memilih dia itu hanya melihat pada popular. Dan ini masalah dia. Kalau kita tengok baru-baru ini kan, tular bagaimana seorang artis yang tidak pernah menang anugerah tapi gelombang itu kuat, maka dia menang. Di sebalik tidaklah popular, tidaklah hype, tidaklah memiliki segmen kelompok pengikut tertentu, tapi kerana gelombang yang dicipta itu. Jadi perkara ini kalau kita transfer kepada politik, ini jelas menunjukkan bahawa perkara ini berbahaya kerana kita bukan dilatih untuk memilih siapa yang popular, tetapi kita harus meletakkan tanggungjawab memilih siapa yang berkelayakan, siapa yang berkebolehan. Itu yang penting. Kedua, dalam konteks sosialisasi politik ataupun pendedahan politik, banyak dimainkan oleh parti-parti politik berbanding dengan mereka-mereka yang sepatutnya. Dan ini yang merisaukan kita kerana pendedahan politik menerusi parti politik akan menjadi bias dan ada ancaman bahawa mereka ini mungkin dibentuk dan membawa kesan yang paling buruk, iaitu ketaksupan. Dan ini juga berbahaya dalam konteks pendedahan politik itu. Justru itu, kalau ditanya pada saya bagaimana untuk berdedahkan politik ini, dia perlu bermula dengan asas. Asas ini adalah keluarga dan juga rakan sebaya. Dan mediumnya bagaimana? Mediumnya adalah setiap parti politik harus ada satu tanggungjawab yang saya rasa melihat kepentingan untuk mendedahkan politik ini dalam konteks yang lebih telus berbanding dengan membawa elemen-elemen parti itu sendiri. Satu. Kedua, peranan sekolah itu sendiri. Sekolah saya rasa perlu untuk memberikan ruang dan peluang kepada proses advokasi politik dengan menjemput orang yang sesuai. Dan bila kita sebut orang yang sesuai, sudah tentulah bukan orang politik lah. Ini sekolah kan. Dan di peringkat atas juga. Kerana pendedahan-pendedahan begini, dia tidak boleh berlaku secara formal. Dia mesti berlaku secara tidak formal dan dia mesti berlaku dalam proses yang tidak sedar. Kalau dia dalam sedar, kita regimented dengan dia tidak akan menjadi. Ini saya rasa cabaran terbesar lah. Dan dia perlu bermula dengan kefahaman yang paling asas tentang tanggungjawab negara, tentang institusi-institusi politik, sebagaimana yang dibangkitkan tadi, mengapa perlu mengundi lagi sedangkan hari itu dah mengundi. Mana dia tak fahamlah bahawa kita mengundi ini ada di dua peringkat kerana asasnya adalah kita adalah negara yang mengamalkan
sistem pemerintahan berpersekutuan. Ada pemerintahan di peringkat negeri, di peringkat itu pun satu kepahaman yang asas. Itu belum lagi dengan kerangka-kerangka yang berat. Ya, jadi permulaan ini dua. Satu, bermula dengan yang asas daripada keluarga dan rakan sebaya, dan bermula dengan isu-isu yang kerangka-kerangka yang asas. Bernegara, sistem, pendedahan-pendedahan tentang institusi, ini yang penting. Dan dia paling penting tidak boleh digerakkan oleh orang politik. Justru itu kadang-kadang kita melihat sebagai contoh Fahmi Reza contohnya yang menggerakkan pendidikan-pendidikan politik. Yang saya lihat dari satu sisi ini bagus kerana ini digerakkan oleh orang muda itu sendiri dan memberi pendedahan dengan menjawab isu-isu yang mudah. Sebagai contoh, bolehkah berlaku pertukaran kerajaan di peringkat pusat kalau berlaku perubahan di peringkat negeri. Ini adalah satu pendedahan yang baik dengan dijelaskan bahawa tidak mungkin berlaku dan sebagainya. Bermula dengan yang asas. Bagi saya ini satu yang baik, dan kalau boleh kita kembangkan dan kalau kita boleh raikan perkara ini, kita perluaskan lagi di peringkat-peringkat yang lebih luas jangkauan dia. Kerana kalau kita sasarkan pada kelompok-kelompok tertentu, kita kata orang yang ada pendidikan tinggi di sekolah, ada segmen anak muda yang tak terjangkau, yang mungkin bekerja sebagai e-hailing, yang tercicir, yang berada di sektor-sektor yang terlepas pandang. Ini saya rasa perlu dipikirkan dan dia perlu bermula dari sekarang.